Bila sebut pasal segmen phone mid-range, biasanya phone model daripada jenama apa yang terlintas dekat fikiran korang semua? Aku rasa dekat pasaran Malaysia ni memang banyaklah persaingan dan juga kita nak pilih dalam segmen mid-range yang sama. So dekat tangan sekarang ni ada dua model phone mid-range yang memang cukup popular kat Malaysia dan juga aku personally memang sukalah, antara Honor 90 dan juga Oppo Reno 11 Pro 5G ni. Sebab aku nampak kedua-dua smartphone ni memang banyak fokus pada segmen upper mid-range yang memberikan spesifikasi yang bagi aku cukup berbaloi dengan harga dia, rekaan dan binaan yang premium, kepuasan untuk entertainment dan juga prestasi yang cukup berkuasa dalam segmen dia itu sendiri. So dalam video kali ini aku nak bantu korang untuk nilaikan sendiri dan juga bandingkan antara phone mid-range terbaru di pasar Malaysia, iaitu Honor 90 5G dan juga Oppo Reno 11 Pro 5G. Tengok mana satukah mid-range yang kena dengan bajet korang dan juga sesuai dengan keperluan korang untuk semua aspek penting pada sebuah phone dalam segmen yang sama. Okay, let's talk about it. Pertama sekali, untuk rekaan memang tidak dinafikanlah bahawa kedua model ini memberikan sentuhan yang nampak mahal untuk reka bentuk dan juga material yang digunakan. Form factor pun memang lebih kurang sama je tau, dengan konsep curve design yang rasa nipis kat tangan. Untuk Honor, panel belakang dia jenis glossy finishing yang memang obvious nampak kesan cap jari, dan Oppo pula guna permukaan jenis matte finish ala-ala macam marble yang seriously sedap gila setiap sentuhan dekat panel belakang dia. Pasal rekaan ni bagi aku bergantung pada cita rasa masing-masing. Bagi aku kedua-dua rekaan ni nampak cantik je dekat mata aku actually. Tapi mungkin Oppo punya rekaan untuk Pearl White ni lebih nampak minimalis, simple dan unik dengan kedudukan kamera yang agak pelik sikit tau. Kalau kena cahaya, korang boleh nampak kesan glitter dekat panel belakang dia dengan gabungan 3D effect shape yang berbeza. So inilah keunikan yang Oppo letakkan pada panel belakang untuk Reno 11 Pro 5G yang terbaru. Manakala untuk bahagian screen display hadapan dia, Oppo dan juga Honor memang gunakan konsep curve display yang hampir sama. Oppo dengan AMOLED 120Hz bersaiz 6.74 inci dan Honor dengan AMOLED 120Hz dengan saiz 6.7 inci dan 1600 nits brightness yang memang sama je dua-dua ni. Tapi kalau korang tengok Honor punya display ni, dia ada konsep macam floating display ala-ala macam Magic 5 Pro diorang kan. So ini antara keunikan yang Honor letakkan pada display dia. Cuma untuk color display, korang boleh expect yang kedua-dua phone ni memang mampu bagi kepuasan untuk korang tengok segala konten dengan smoothness 120Hz lagi, dan juga UI yang fluid untuk gunakan semua gesture dia. Seterusnya untuk bahagian kamera, aku nampak kedua-dua smartphone ni memang ada kelebihan dan juga kekurangan yang tersendirilah. Untuk kamera utama, memang Oppo dan juga Honor menggunakan setup triple camera yang memang nampak macam sama, tapi ada beza sikit tau. Sebab Oppo menggunakan 50 megapixel wide yang ada OIS, 32 megapixel telephoto dan juga 8 megapixel kamera ultra wide dengan selfie kamera 32 megapixel. Yes, untuk segmen mid-range pun korang dah boleh dapat telephoto lens macam level flagship dekat phone Oppo ni. Manakala untuk Honor pula didatangkan dengan 200 megapixel super sensing kamera utama, 12 megapixel kamera ultra wide dan juga 2 megapixel depth kamera dengan selfie kamera 50 megapixel. So obviously memang ada beza lah yang ketara antara kamera untuk Oppo dan juga Honor. Sebab Honor dia 200 megapixel kamera utama, yes bagus, but dia tak ada telephoto lens tau. So korang boleh nilaikan lah jenis lens apa yang korang perlukan untuk smartphone. Bagi aku personally, aku memang jenis orang yang suka zoom, kadang-kadang nak tengok buildings, nak ada details dalam gambar tu. So that's why Oppo dapat bagi benda tu, sebab dia ada telephoto lens dengan 32 megapixel. So ada optical zoom dan juga portrait outcome yang lebih bagus lah kalau compare to Honor. Honestly memang aku dah cuba sendiri dan juga guna untuk ambil gambar pada kedua smartphone ni. Korang boleh tengok dan juga nilaikan antara gambar mana yang korang prefer. Kalau perasan, memang hasil gambar kedua smartphone mid-range ni semestinya dapat menghasilkan gambar yang cukup baik, tapi ada sedikit perbezaan kalau korang tengok betul-betul dekat kamera utama dia tau. Gambar phone Honor nampak lebih kontras dengan highlight yang over sikit dan juga shadow yang kurang baik berbanding dengan gambar yang dihasilkan oleh phone Oppo yang nampak lebih sekata, tak terlalu harsh sangat dan juga lebih sedap mata memandang. Dari segi warna, Oppo dapat hasilkan warna yang lebih tepat dengan situasi sebenar berbanding dengan saturation warna yang dihasilkan oleh kamera Honor. Lebih tinggi sikit, kadang-kadang hampir mengubah warna asal tau. In fact, Oppo juga ada letakkan features Hypertone Imaging Engine yang memastikan tone warna yang dihasilkan hampir dengan warna asal situasi masa korang ambil gambar tu. So inilah satu kelebihan yang positif juga untuk korang yang sukakan mobilografi pada smartphone. Dari segi details pula, jelas Oppo dapat menghasilkan gambar lebih sharp lagi pada bahagian yang ada shadow ataupun lebih gelap dan tempat yang kurang cahaya. Apa yang aku perasan dekat imaging processor Honor pula, processing dia cuba untuk sharpkan gambar yang kadang-kadang nampak macam over sharp sikit sampai tak dapat nak recover details yang tak berapa nampak tu. Senang cerita, masing-masing ada kelebihan dan juga kekurangan tersendiri dan juga ada signature color yang tersendiri untuk Oppo dan juga Honor ni. So korang boleh nilaikan lah mana satu gambar dan juga color signature yang korang suka antara kamera daripada Oppo ataupun Honor tadi. Manakala untuk portrait mode pula, ini salah satu kelebihan yang aku nampak pada phone Oppo yang ada lens khas iaitu telefoto. So Oppo ada pilihan satu lagi focal length tambahan iaitu 5 kali berbanding dengan Honor yang sampai 2 kali je. Dengan menggunakan sensor daripada Sony
Sony IMX709. Details gambar semasa zoom tu masih nampak jelas dengan tanpa perlu image processing yang banyak sangat pun. So that's why gambar portrait dihasilkan pada Oppo memang nampak lebih detail pada subjek, potongan bokeh pada subjek pun nampak lebih kemas dan juga subjek nampak lebih jelas berbanding dengan kamera portrait daripada Honor. Dengan bantuan tambahan software Oppo macam Portrait Expert Engine dan juga AI Portrait Retouching juga, warna pada subjek nampak lebih natural dan juga skin tone nampak lebih sihat lah. Texture muka pun masih ada dan juga tidak berubah kepada warna yang pelik sangat. Bokeh effect untuk Oppo pun tak nampak berapa nak fake sangat tau, sebab memang sesuai lah dengan jarak focal length yang diambil. Dekat sini aku boleh nampak perbezaan karakter gambar yang dihasilkan antara phone Oppo dan juga Honor yang ada warna dan juga image processing yang tersendiri, dan Oppo pun ada style yang tersendiri juga. So mana satu kamera smartphone dan juga tone color yang korang suka, antara Honor 90 ataupun Oppo Reno 11 Pro 5G? Cuba korang komen sikit kat bawah ni. Untuk bahagian prestasi pula, walaupun kedua smartphone ni adalah dalam segmen yang sama, tapi chip yang digunakan memang nyata berbeza. Sebab untuk Oppo menggunakan chip MediaTek Dimensity 8200 dengan setup 12GB RAM, manakala Honor pula gunakan chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition dengan setup 12GB RAM yang lebih kurang sama je. On paper memang Oppo dan juga Honor offer SoC yang berbeza, tapi bila aku test score benchmark dia, memang obviously Oppo dapat bagi result yang jauh lebih baik berbanding dengan Honor. Beza banyak gila kot skor untuk benchmark antara kedua-dua chip smartphone ni. Untuk pengalaman penggunaan pula, bagi aku tak ada rasa beza sangat yang ketara lah antara kedua smartphone ni, walaupun chip dia berbeza. Dari segi smoothness dia, gaming, buka app, scrolling social media, semuanya boleh bagi outcome yang cukup bagus lah. Pada ketahanan bateri pula, memang kapasiti bateri untuk phone Honor lebih besar, iaitu 5000 mAh berbanding dengan Oppo yang just gunakan kapasiti sebesar 4700 mAh saja. So beza dalam 300 mAh macam tu lah. Obviously Honor memang boleh bagi jangka hayat bateri yang lebih tahan lama sikit lah berbanding dengan phone Oppo ni. Tapi korang jangan risau lah pasal charging, sebab untuk Oppo diorang bagi sekali dengan fast charging Super VOC 80W, lebih kurang setengah jam je korang boleh charge full smartphone ni. Tapi Honor pun ada juga bagi fast charging, cuma dia rendah sikit lah berbanding dengan Oppo tadi, iaitu 66W saja untuk Honor 90 5G ni. Yang terakhir sekali adalah tentang software. So untuk phone Honor menggunakan Magic OS 7.1 berdasarkan Android 13. So aku tak tahulah bila phone Honor ni akan dapat next update untuk Android 14. Manakala Oppo pula didatangkan dengan Color OS 14 berdasarkan Android 14 yang paling latest sekali. So pertama sekali untuk Magic OS 7.1, Honor ada buat konsep ekosistem macam Apple sikit lah untuk memudahkan pengguna bertukar antara device Honor tu sendiri. Selain tu ada juga features yang aku suka pada Honor ni, macam widget Yoyo Suggestion dia. Widget ni akan tentukan AI dengan tengok apps apa yang biasanya korang gunakan. So mudah untuk korang access apps yang selalu korang gunakan pada home screen dia. Seterusnya untuk Oppo, memang diorang bagi the latest Color OS 14 berdasarkan Android 14 yang memang aku rasa sangat-sangat nice dengan dia punya fluid UI dia dan juga aquamorphic design yang ada keunikan tersendiri. Antara features yang aku paling suka sekali dan juga enjoy gunakan adalah dia punya Smart Touch ataupun Smart Mating Image, yang bagi aku sangat praktikal tau, sebab mudah untuk aku nak buat notes, nak ambil gambar, teks. Korang boleh buka album, kat dalam gambar tu korang boleh tap hold kat situ, dia boleh select objek dan juga auto detect. Even boleh detect objek yang banyak dalam satu gambar dan juga boleh detect objek yang halus-halus. So memang very accurate lah bagi aku untuk Smart Mating Image ataupun Smart Touch pada Oppo punya Color OS baru. Dan kita boleh masukkan dalam file doc tau untuk kita nak buat across apps punya drag and drop. So memang sangat memudahkan kerja harian aku lah dan meningkatkan produktiviti harian aku dengan semua features untuk Color OS 14 terbaru ni. Satu lagi features yang aku memang bersyukur lah Oppo letakkan pada smartphone orang, iaitu Link Boost. So ini adalah software optimization yang Oppo cipta untuk bantu dapatkan signal telco yang korang gunakan sekarang ni pada phone lebih tinggi sampai 73%. Bermaksud dia punya capaian internet tu ataupun untuk korang dapatkan line tu lebih lebar lagi lah. So teknologi yang Oppo gunakan pada smartphone ni menggabungkan antara AI dan juga antena 360 degree untuk dapatkan signal yang lebih stable dan juga lebih meluas. Memang beruntung lah kalau korang dapatkan Oppo Reno 11 Pro 5G ni dengan features dia punya signal boost tu. Korang boleh gunakan dekat kawasan, contohnya dekat crowded area, dalam lift dia akan boost lagi untuk telco tu dapat line lebih meluas, dan juga pastikan korang sentiasa ada internet dan juga boleh buat call lah. So itu paling penting sekali untuk Oppo Reno 11 Pro 5G. Kalau korang tak percaya, korang kena cuba sendiri features ni. Tim aku ada cuba sendiri features ni masa diorang naik flight pergi Johor tu. So diorang kata diorang still boleh dapat internet walaupun dalam flight, dalam ketinggian yang memang sangat-sangat tinggi lah. So dalam flight biasanya tak dapat internet kan, tapi dia boleh dapat internet dalam flight. So agak wow lah Oppo Reno 11 Pro 5G dengan features Link Boost ni. So guys, aku pasti korang semua dah tahu kan antara kelebihan dan juga kekurangan antara kedua-dua phone mid-range yang boleh dikatakan popular di pasaran Malaysia, Honor 90 5G dan juga Oppo Reno 11 Pro 5G. So antara kedua-dua smartphone ni, mana satu yang korang rasa korang lebih tertarik, antara Oppo ke ataupun Honor? Setakat ni lah apa aku perasan, Honor nanti ni lebih kepada sebuah phone level mid-range dengan screen display yang memang cantik, dan korang boleh dapat kamera 200 megapixel, tapi kekurangan dia tak ada lens telephoto
saja. So berbeza dengan Oppo yang aku rasa memang komplit untuk sebuah phone dalam segmen mid-range. Dari segi kebolehan kamera dia, design body yang unik, software ColorOS 14 yang memang banyak features yang membantu produktiviti harian sebagai pengguna. So korang boleh nilaikan sendirilah mana satukah model yang sesuai dengan bajet korang dan juga keperluan harian korang, antara Honor 90 5G ataupun Oppo Reno 11 Pro 5G. Itu saja untuk video kali ini mengenai perbandingan antara Honor 90 5G dan juga Oppo Reno 11 Pro 5G. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Oppo Reno.